Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang bagi tuan pengacara majlis, dihormati tuan fungsi Masjid Ar-Rahman untuk panjang Masjid Tanah Melaka, seluruh tuan kuasa, tuan imam, para asatizah yang dihormati Ibu Mat Zulkifli Adun Tabunani, baru mari di program di Melekik luar ke dalam Melekik luar. Hari ini ada juga dia untuk panjang kajian itu untuk berada tambah sepenggal lagi. Khususnya tuan-tuan, perempuan, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tamu kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama kumpul dan berhimpun di masjid yang baru. Saya dipahamkan baru setahun. Maknanya kalau orang kahwin setahun ni masih pengantin baru lagi lah. Alhamdulillah, maknanya di tengah-tengah di antara jalan Bukit Apit ni tiba-tiba ada masjid pula seketul sini. Jadi mudah-mudahan masjid ini diimarahkan. Dan saya dipaham tadi bahawa sebelum maghrib diadakan majlis berarah. Sebenarnya kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun ini. Saya nak pesan sikit pada orang untuk panjang Masjid Tanah ni. Mengapa kita berarak ataupun diadakan perarakan apabila kita menyebut Maulid Rasul? Berat tidak tadi? Berat. Mengapa? Mabuk. Masalah itu kita buat, tapi kita pun tak tahu kenapa kita buat. Sebenarnya berarak ini bukanlah matlamat. Berarak itu instrumen saja. Sekompleks sikit lah, kan? Instrumen, maknanya alat saja. Matlamat ini ialah untuk menunjukkan bahawa kita orang Masjid Tanah ini sentiasa mengingat kepada Nabi SAW. Artinya dengan berarak itu dizahirkan perasaan. Saya jadi panggil apa panggil? Apa benda itu nak alam masuk putih? Berak ni panggil putih tu. Apa ni? Berak lah, payah sangat.
Berarak ini sebenarnya kita menzahirkan rasi. Dia panggil unjuk rasi. Ayuh. Faham makcik? Unjuk rasi. Maknanya dengan berarak tadi, kita menzahirkan apa perasaan kita. Kan itu bila kita berarak dalam maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kan berselawat. Kan berselawat tadi kan? Daripada mana? Tadi berselawat berak daripada mana tadi? Sekolah mana? Sekolah terbanyak. Berak masuk dalam masjid. Baik ni sebenarnya jalan selawat. Kalau selawat lah, biasanya memula je selawat, lepas tu berborak lebih. Lagi tu, orang tu dia bukan selawat, dia suruh budak-budak yang selawat. Kuat sikit, kuat sikit, kuat sikit, kuat sikit. Tapi bukan orang tu je tenang. Tak boleh balik kampung saya besok. Kan itu dalam kita berak tadi, yang utama itu selawat. Kan apabila kita selawat sejalan, maka dia menzahirkan kepada orang yang melihat betapa ini orang-orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya bukan berak tak ada pasal. Cuma saya nak cadangkan sikitlah fungsi. Kalau beli tahun depan janganlah berak tempat sama. Itu kuala pula. Kan ada setengah masjid daripada 10 tahun daripada situ je berak tak tahu. Dia kena ubah sikit. Tahun ni daripada sekolah terpanjang. Tahun depan daripada MRSM. Jauh. Jauh. Kalau jauh, tahun satu lagi daripada Imam Musa. Menjelang sampai ke tahun panjang, sepanduk je sampai, orang dah tadi. Sebab itu tujuan daripada berarak itu mesti kita faham. Kadang sekarang ini banyaknya lebih kepada pakaian cantik. Orang perempuan berak sibuk dia dengan fashion pakaian dia. Bukan dia berak nak menzahirkan selawat itu. Jadi akhirnya hilang maksud daripada berarak tadi. Faham? Habis itu sebagai mukadimah lah, belum start lagi. Tuan-tuan sekalian, saya nak sikit lah supaya kita orang di tanah ni faham. Memang fungsi sebut tadi, saya memang di negeri yang paling banyak saya begini sebenarnya YB Melaka. Saya sebut banyak kali sebab masa saya mengaji memang saya dapat beasiswa negeri Melaka. Dan tak silap saya, tahun saya itulah tahun pertama zakat itu ditukar kepada tapim, didudukkan sekali, disatukan. Jadi sebab itu saya rasa bila Melaka panggil ni ada prioriti sikit lah. Cuma orang bila mendengar nama saya, kau ingat saya ni orang Jakarta ke mana, bawa tenang. Saya orang lahir di Melaka, IC saya 04, kampung saya sebelah satu lagi, I5. Tanah arwah Pak Wah saya pun ada lagi tu, Kaki Apit. Tanah saya lah tu. Jadi maknanya Melaka ni memang tempat tumpah darah saya. Tuan-tuan jangan beri sangat fikir ustaz ni dari mana bawa tenang. Tuan-tuan, ada orang mengatakan bahawa menyambut maulid ini seperti kita menambahkan perayaan. Tenang. Kita sebesarkan kita tenang saja. Susah berkelahi.
relax saja. Semua orang pun tahu bahawa perayaan di dalam Islam ada dua. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, suatu hari Nabi di Madinah, ketika Nabi tiba, Nabi lihat orang sedang meraihkan perayaan. Ringkasnya, bila dijawab kepada Nabi SAW bahawa inilah perayaan pada masa jahiliyah kami bersunuk-sunuk dalam. Maka kata Nabi SAW, qad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Allah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, Idul Adha wa Idul Fitri. Itulah Idul Adha dan Idul Fitri. Ini jelas. Kita lagi-lagi di Malaysia kan hari raya Idul Adha ke hari raya Idul Fitri, kita ada lagu, makna lagu hari raya. Jadi orang tak ngaji pun tahu bahawa hari raya itu ialah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun sambutan Maulid ini kita tidak memaksudkan pun menambah hari raya. Ini hanya sekadar suatu majlis untuk mengingat kedatangan Nabi SAW, dengan harapan kita dapatlah menyemarakkan rasa cinta kepada Nabi. Jadilah rasa saja, rasa cinta betul belum tahu barang. Suatu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu duduk dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sayyidina Umar. Ya. Dia orang Arab memang begitu. Orang Arab dia kalau suka pada kita, mana dia berkawan baik, bukan baik. Ini betul-betul baik. Kalau tuan-tuan sekadar jumpa di Mekah, kemudian kita berbual dengan dia, nanti datang lagi, itu belum baik lagi. Orang Arab ni kalau betul-betul baik, dia lelaki kawan kita, dia akan pegang tangan kita. Kita jarang. Ada tuan-tuan sesama selalu pergi mengetih lepas subuh, cuba buat pula besok sambil mengetih tu pegang tangan. Kalau tak kena penampung. Dia orang Arab begitu lebih. Dia memang gaya dia. Dulu saya ngaji pun begitu. Ya. Bila kawan kita tu memang rapat. Habis kelas, bila nak menjelang kelas yang satu lagi, dia ajak minum. Ya Allah, hari tu dia tak boleh sebut nama saya dari atas, semua dari bawah. Ya Allah, hari tu nasrab kahwah, kata dia. Jom kita minum kopi. Okey. Ya Allah, jom. Berjalan daripada bilik kuliah tu nak pergi ke kafe, dipegang di tangan kita. Bukan pegang sini, bukan pegang begini. Kita tak pernah kita berjalan sama jantan pegang sini. Tak akan mabuk sekejap. Tapi pasal budaya orang Arab, kalau dia baik, dia rapat macam itulah. Tapi kalau orang dah pegang macam ni, kita pun balas balik lah, itu je. Dia gitu. Tapi kau elok sikit, jangan bukan. Jadi Nabi susah pegang tangan Sayyidina Umar, pegang tangan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar spontan begitu Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tak ada sayang apa benda pun kat dunia ni. Jadi kalau kita terjemahkan hadis tu begitu, kita tak nampak sangat. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, di dunia ni aku buat apa benda pun sama ada untuk diri aku atau untuk kau. Bukan untuk anak-anak aku, bukan untuk isteri aku, bukan. Tak. Hanya kerana kau atau untuk dia. Hebat tak?
sayang Sayyidina Umar pada Nabi SAW? Oh bang, hebat ke tidak? Kita baru berharap dan mengaku sayang. Bawa tenang. Sayyidina Umar ni kan, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada benda yang aku buat dekat dunia ni melainkan untuk kau. Kalau ada pun untuk aku. Tak adalah aku nak fikir soal kerana anak-anak aku, kerana bini aku, kerana kehidupan aku. Tak. Kata Nabi SAW, bila dengar Sayyidina Umar begitu, kata begitu, apa kata Nabi SAW? La ya Umar, bukan begitu hai Umar. Belum lagi engkau dikira mencintai aku, melainkan kau buat seluruhnya dalam kehidupan kau semata-mata untuk aku. Tahu jam? Makna Sayyidina Umar tu kan, Sayyidina Umar yang disebut dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalaulah Umar melalui satu lembah. Nak cerita hebat iman Sayyidina Umar, kalaulah Umar melalui satu lembah, nescaya lembah itu tidak akan dilalui oleh syaitan. Contohlah, Sayyidina Umar lalu jalan terpanjang, lalu di tengah jalan ni sampai ke kiamat, syaitan tak lalu. Bukan Sayyidina Umar lalu, syaitan tak lalu, tak. Makna lepas Sayyidina Umar lalu, syaitan tengok Umar pernah lalu jalan ni, ikut jalan lah. Ikut lembu lah, lembu. Kikir betul lah. Faham? Itu pun Nabi kata, belum wahai Umar, engkau belum mencintai dia. Agak-agak kita orang terpanjang malam ni kumpul, agak-agak standard mana cinta kita pada Nabi SAW. Oh makcik, faham ke tidak? Maknanya nak sebut bahawa jauh kita dengan standard yang Nabi SAW minta. Kita alhamdulillah lah, kira mencintai dah ni, kira alhamdulillah ramai. Apa menu depan ni? Ada makan? Adik? Adik? Yang penting tu makan. Jadi tuan-tuan jangan risau, ceramah pendek je. Pendek je. Ya. Misal ada jamuan hari ni. Saya kemarin sebelum ke Mekik kemarin, sebelum tu saya di Bahau. Tumbang seekor lembu, tak pasal-pasal. Seekor lembu tumbang. Kerana maulid. Pasal nak jamu orang yang datang sama-sama nyambut maulid. Malam ni saya difahamkan 2 kerbau, 5 ekor kambing. Tapi bukan dimasak di sini, lalu. Marah musim ucap pandai-pandai pula dia. Tuan-tuan, makna Umar, bang, Sayyidina Umar lalu, syaitan tak nak lalu. Itu pun kata Nabi SAW, wahai Umar, engkau belum lagi mencintai aku. Sampailah Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu, apa yang aku usahakan dalam hidup ini semata-mata untuk kau, ya Rasulullah. Kemudian barulah Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru betul Umar. Nampak? Saya sebut ini kenapa? Supaya kita orang-orang yang datang setiap tahun kita mengadakan Sultan Maulid ini, jangan tenggelam dan tertipu dengan apa yang kita buat. Kerana sangkaan kita telah mencintai Nabi, hakikatnya belum. Sangkaan kita saja. Kan itu tadi pengusi sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan setiap Jumaat dipesankan. Setiap Jumaat
Bilal sebelum khatib naik dah bersabda, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ingat, ada harapan. Bilal baca tu semua dah tidur dah. Ni orang pun tak tahulah rahsia kami orang lelaki. Dia datang ke main awal sampai Bilal baca Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Tu yang cakap tu Allah Ta'ala dalam firman, sallu alaihi, selawatlah kalian kepada Nabi. Tapi pasal kita mudah antara sedar dengan tidak tengok Bilal cepatlah pergi Jumat tu, ngantuk dah ni kita ni. Jadi dia tengok Bilal kecil besar. Walhal Allah beritahu sallu alaihi, sepatutnya jawablah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sebenarnya. Sebab itu saya pesankan kita pada malam ini yang duduk dalam majlis ni, bermula daripada sekarang sampai habis nanti, asal saja dengar disebut nama Nabi, makna perkataan Nabi menunjuk kepada Rasulullah SAW. Kita sebut Nabi atau Rasul atau Nabi Muhammad atau Rasulullah atau baginda Rasul, maka automatik kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amjam, boleh makcik? Oh makcik, marah makcik tu. Bang, boleh ke tak boleh? Wah, bagus, kita tengok. Tapi tak payahlah tuan-tuan selawat kuat sangat. Macam kita sembahyang tarawih tu, tarawih ada selawat kan? Maka dia tuan-tuan jangan macam-macam. Saya tarawih tu saja kadang setengah masjid Bilal kerasukan. Bilal yang gabut, makmum 2 kali kena rasuk. Allah SWT, benda selawat itu. Bertenang-tenang sudahlah. Kita Melaka selawat 3 kali ke sekali? 3. Sama 3. Kalau tuan rasa 3 panjang, ambil yang pendek. Benda tu sebenarnya pengulangan saja, ditambah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan tambah tu. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zufrina wa Maulana Muhammad. Kalau rasa panjang lambat, ambil yang ujung sekali sebab dia dah included. Faham? Saya cakap putih tu. Takut tuan-tuan tak perasan. Saya beritahu. Maknanya semua sekali dalam tu. Selawat satu saja. Bertenang saja. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Barulah makmum InsyaAllah. Cepat betul InsyaAllah di sini. Tuan-tuan, sekian saja ceramah untuk hari ini. Salam. Kita berhenti sekejap bagi laluan pada azan. Tenang. Cepat azan. Dah masuk tu? Oh, Masya Allah.
Allah. Sayyidina Muhammad Allah. Ayo kita sambung semula. Cuma sedikitlah tuan-tuan. Saya nak bagikan tip sikit. Tapi tip ini sebenarnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tips bagi umat yang mengharapkan syafaat Nabi SAW di akhirat. Saya percaya kita pada malam ini semua kita mengharapkan syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Sebab itu kata Nabi SAW, ini tips yang diajarkan. Idza sami'tumul mu'adzina, apabila engkau mendengar apa yang dilakukan oleh muazzin, faqulu mithla ma yaqul, hendaklah kalian mengucapkan sebagaimana yang dilakukan oleh muazzin. Itu yang pertama. Selalu kita apabila azan, kita mengajarkan anak-anak kita supaya diam, azan, diam, azan, diam. Itu bagus.
Cuma masalah ni, sampai ketemu dia dengan azan, memang tak jawab-jawab apa pun dia. Saya ingat sekarang kita kena tukar untuk pendidikan anak-anak kita. Maknanya apabila mendengar azan bukan suruh diam, tetapi suruh jawab. Dengar tak azan? Dengar tak azan? Sekarang jawab. Ikut apa yang disebut oleh muazzin. Cuma ada riwayat daripada yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Apabila sampai ke hayya 'alas salah hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Habis itu tips yang pertama. Tips yang kedua, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sama, summa sallu alayya. Kemudian daripada engkau menjawab apa yang dilakukan oleh muazzin tadi, hendaklah engkau berselawat kepadaku. Selalu kita dengar di TV, tapi sekarang ada sebahagian TV dan radio yang dah ikut. Dulu tak. Dulu habis dia azan, la ilaha illallah, kan gitu kan? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, gitu kan? Tak. Sebenarnya yang disuruh oleh Nabi SAW, selepas habis kita jawab azan, summa sallu alaihi, hendaklah kalian berselawat kepadaku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Siap selawat. Dapat. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian kalian bacalah doa sebagaimana yang diajarkan, iaitu doa selepas azan. Doa itu adalah riwayatnya juga sebagaimana direkodkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan Nabi SAW sebut di hujung hadis itu, faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Barang siapa yang mendoakan untuk wasilah, maka dia berhak mendapat syafaat di akhirat musuh. Di mana doa wasilah tu, makcik? Oh, makcik, dalam azan tadi ada doa wasilah. Maknanya sebelum kita baca dah. Selepas ini bila kita baca, niatkan untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Ini kan saya reka, tak bawa tenang. Ini memang Nabi beritahu. Hadis sahih. Imam Nawawi rahimahullah juga ceritakan di dalam Al-Azkar, buku yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sebab itu bila kita baca doa selepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Kemudian aywa, itulah doa wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Yang itu ketika baca, niat, ya Allah, kau izinkan aku mendapat syafaat Nabi-Mu di akhirat esok. Ini kalau kita nakkan syafaat Nabi lah. Kalau rasa memang confirm masuk syurga, tak payahlah. Saya rasa tak payah, Ustaz. Saya memang confirm dah syurga. Semalam aku dapat surat confirmation. Itu tak benar. Memang confirm dah. Tapi kalau kita ni rasa-rasa entah masuk, entah tidak, entah kat mana dalam syurga ni, maka jangan kita tinggalkan doa selepas azan. Makanya bagus. Saya puji sikit lah, tuan kuasa. Dan puji, bukan nak suruh panggil lagi, bawa tenang. Cuma kadang setengah masjid, oleh kerana ada kuliah, kadang tak azan, tak salah, tapi rugilah. Sebab kita jarang baca doa tu. Tuan masuk sakan dekat simpang selalu, kan? Ada sakan kan? Satu lagi tu apa? Family store. Ada ke tuan masuk lagu Allahumma rabba hazihi da'wati tammah? Ada? Tak ada. Hanya apabila kita mendengar azan. Jadi sebab itu kalau kita tak dengar azan, boleh baca. Sayanglah, kerana itu keadaan kita baca untuk mendapatkan peluang kita
syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam orang tu banyak faham ke tidak? Ayo, sambung balik cerita selawat tadi. Kita belum start lagi ni, baru mukadimah. Saya semua sekali ada 21 muka, baru muka surat pertama. Kita habis jabat bagi tu 10.45. 10.45. Boleh tuan eh? Alah, sekali-sekali, bukan saya ceramah sekali. Boleh ke tak boleh? Macam semangat dah habis. Kita 8.45 kita cabut dah habis. Tuan-tuan, sebab itu selawat tadi habis cerita bab syafaat buat. Sebab itu selawat kita nak jadikan kebiasaan. Kita tak banyak selawat, tuan-tuan. Saya kata saya lah, ni mungkin macam-macam orang rantau panjang ni rajin selawat mungkin kan. Tuan-tuan orang pencen dengan ini mungkin banyak selawat sehari 50,000, 60,000 kali. Agaklah. Tapi kalau kita ni orang yang tak banyak selawat. Oh kak, tengok. Kalau kita, tuan-tuan, orang yang mungkin tak banyak selawat, tapi jadilah sekurang-kurangnya apabila kita mendengar nama Nabi SAW, kita berselawat. Sama ada kita mendengar di televisyen, sama ada kita mendengar di radio, sama ada kita mendengar dalam media sosial, sama ada kita mendengar di mana-mana pun orang bercakap, asal saja sampai ke telinga kita. Ada contoh sekejap lagi, habis ceramah, kita pun pergi ngeteh sembang. Jauh betul ngeteh. Tengah kita masuk kedai, orang berbual. Tempat kita bila buat maulid Nabi, kita tak cakap, kita pun tak cakap dengan dia. Yang bercakap orang yang minum. Dia berbual dulu. Tapi pasal kita lalu, perkataan itu sampai ke telinga kita. Maka jadikan diri kita sallallahu alaihi wasallam automatik kita berselawat. Macam boleh simple. Saya tak suruh Nabi balik. Tuan-tuan, kalau betul cinta pada Nabi, selawat 40,000 kali. Dia bukan balik dia berselawat, balik dia berborak lagi bini. Ya, awak rasa ustaz tu selawat ke 40,000 kali? Itu kerja dia. Tak. Tuan-tuan berselawat 40,000 ke 50,000 tuan-tuan. Tapi saya kata secara fundamental, tuan-tuan dipaham tak? Korang faham tak? Ustaz Zuhri, bahasa tinggi sikit ini standard universiti sikit. Maknanya secara prinsipnya, asas jadilah dengar saja di telinga kita orang menyebut Nabi kita. Hatta cucu kita juga, nenek, tadi kat sekolah cikgu cakap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah nenek, cikgu cakap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu tak habis bertanya, kita pun tak habis selawat sampai ke sudah itu. Maknanya sampai begitu, jadikan secara otomatik. Macam kita dididik, lampu merah berhenti, kuning bersedia ke balon dia? Kan benda tu otomatik. Adakah kita sampai kat lampu naik? Kalau masjid tanah ni merah berhenti juga lah. Ada? Tak ada, otomatik. Betul tak makcik? Oh kak, kita tak bawa kereta pun tahu. Kita duduk sebelah, laki kita bawa, bang, berhenti, merah. Mana dia merah lagi? Yelah, itu kan kuning, kejap lagi nak merah. Tahu ni. Dia tak tahu lampu tu lepas kuning, hijau balik. Tuan-tuan, saya nak sebut analoginya begitu. Faham tak? Simple je. Saya tak bagi amalan pelik-pelik, simple. Maknanya bukan masuk pelik-pelik apa, artinya bukan berat pun. Kalau saya kata balik ni selawat 35,000 kali pagi, 35,000 kali tengah hari, 35,000 petang, 35,000 malam. Memang jawapan sekejap lagi tengah makan, orang cuit.
Jadi ustaz bolehlah kata dia. Tuan-tuan. Dan itu saya kata sekurang-kurang. Kenapa? Sebab Nabi sebut al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil apabila disebutkan nama dia tak nak berselawat kepada aku. Maknanya orang bakhil kedekut dengan nama aku disebut tapi dia tak nak berselawat kepada aku. Jadi mudah-mudahan kita berselawat. Habis tu tuan-tuan, selawat ni siapa je. Cuma tadi yang dibawa di pengusi Tuan Imam kita tadi, itu salawat dan juga kasidah, ya? Ataupun kita panggil, dia panggil bukan kasidah, kita panggil sebagai apa benda pula susah nak nyebut jari. Maknanya yang itu dipanggil puji-pujian. Payah no, bahasa Melayu je lah. Itu puji-pujian. Bukan semuanya selawat tadi tu. Kalau tuan tengok yang kita dengar tu majlis, itu kan semua selawat. Selawat yang atas tu je. Sallallahu ala Muhammad. Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Anta syamsun anta badrun. Itu kan selawat. Itu puji-pujian. Ya Rasul, engkau umpama sinaran matahari, sinaran bulan. Kan puji-pujian dipanggil. Lebih baiklah puji Nabi daripada puji orang. Baiklah, mudah-mudahan Absalah aku pula yang kena ni. Makna puji Nabi kerana Nabi SAW bawa manfaat untuk kita. Kita puji orang kah? Oh makcik, kita puji orang tuan-tuan, dia belum tentu bawa manfaat pada kita. Belum tentu. Kita lagi-lagi sekarang, kita puji kerana orang itu selalu kita nampak. Selalu keluar kat TV, selalu suara keluar kat radio, selalu keluar dekat medsos. Memanglah kita semua tengok ni. Bagusnya, besok biarlah anak saya jadi macam ni. Tak ada kerja tu. Saya kalau kuliah muslimat, yang paling saya menyampah bila habis kuliah, ada muslimat datang bawa air mineral. Ustaz, tolong tunjuk sikit. Saya kata, Kak, saya ada belajar lah dulu ilmu perubatan Islam ni, tapi saya belajar untuk tahu, bukan untuk praktis. Dia macam doktor. Tapi kalau tak praktis, dia tak boleh dapat. Jadi saya belajar untuk tahu saja, bukan untuk praktis. Ini akak nak suruh tiup, kenapa ni? Tak Ustaz, ini bukan tiup untuk ubat, tak. Ini tiup sikit lah, biar anak saya jadi macam Ustaz keluar TV. Saya geram memang. Saya kata apa yang babi sangat ni. Sungguh, saya, mak saya dulu pun tak pernah sebut pasal keluar TV pun. Tak ada. Balik Masjid Tanah ni naik private sapu. Sampai dekat depan tu bawah rumah kampung tu. Orang dulu ingat lagi sampai hari ni. Saya siap sebut masa dalam Tajilah Ustaz tu ada rancangan tajuk ni berbahasa. Naik ke atas, saya ingat dulu siapa nenek duduk sebelah tu. Dia tegur. Bukan dia tegur, bila kau sampai, tak ada. Apa perkataan keluar dia? Celaka kau, belum sampai. Kita kecilan, balik kampung pun kena marah. Sebenarnya bukan kena marah. Itu kan, kalau terjemahan tu bahasa orang kita je tenang. Terjemahan dia, welcome. Terjemahan dia welcome. Sebenarnya welcome. Cuma kalau dalam bahasa orang je tenang, celaka kau. Langsung kena potong dengan pinas, tak keluar langsung kataan. Tuan-tuan, saya nak sebut kita puji
puji manusia kerana sangka kita manusia sempurna. Faham tak? Sebab itu jangan puji manusia. Jangan. Kita tak tahu ending orang itu bagaimana. Kita tak tahu. Hari ini kita puji dia baik, besok mungkin dia berubah. Mungkin tak? Mungkin. Dan kita juga jangan keji manusia. Haram hukumnya kita laknat manusia. Kecuali yang dilaknat Allah Ta'ala atau yang dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan kalau suka, saya bercakap pasal bukan saya cakap, saya menukilkan saja. Tuan-tuan buka tafsir Adil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Cari bab ada itu. Sebab itu kita tak boleh. Kerana kita tak tahu apa ending orang. Walaupun dia itu orang kafir. Kerana kita tak tahu boleh jadi ketika dia mati, ketika itu dia mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu. Boleh jadi. Tapi janganlah pula tuan-tuan lalu kat kubu Cina. Oh, ni beriman semua sebenarnya. Bawa kenal. Kita bukan disuruh begitu. Maksudnya kita tidak tahu apa ending orang. Sebab itu kita yang puji manusia, puji Nabi. Kita puji Nabi kerana Nabi memang perfect. Sempurna. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah apa? Belum baca lagi kita. Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surah Ahzab ayat 21. Senang. Bila ceramah bagus, berbanding dengan ceramah biar dia tak habis. Jadi kita perlukan ayat, keluarkan. Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW contoh terbaik. Saya nak tanya orang bantu panjang. Saya tanya perempuan, ladies first. Perempuan setuju tak bahawa Nabi contoh paling sempurna? Serta confident, setuju ke tidak? Baik, kita dengar orang lelaki-lelaki tapi yang depan. Setuju tak Nabi contoh paling sempurna? Yang belakang? Berani nak kata tak setuju kalau tak kena beduk dalam masjid ni kan? Tapi memang hakikatnya Nabi semua. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang pertikaikan Nabi, kita jangan takut bertahan. Kalau orang pertikai, kita ni terlampau sangat memuja-muja Nabi, kita terlampau sangat meletakkan kesempurnaan pada Nabi, kita tanya dia balik, Tuan, pada sudut mana yang Tuan nak saya buktikan? Tapi dengan syarat kita pun tahulah, jangan act semacam kan dia punya act. Tuan, mari saya buktikan. Bila Moscow, sekejap saya rujuk balik ke dia. Tuan-tuan nak sebut apa? Ni sekarang Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi contoh terbaik. Kau jangan puji manusia. Manusia tak terbaik. Tuan-tuan nampak penceramah ni, penceramah ialah tuan-tuan nampak dulu. Ustaz, tenang. Yang tahu bagus ke tidak tu orang rumah saya ni. Faham makcik? Kalau tak percaya, cuba buat jadi menantu. Dan ini contoh je, buat tenang. Orang rumah saya ada kat belakang tu. Tak, kita tak tahu tuan. Yang kita nampak itu lahiriah saja. Faham tak faham? Oh bang, kita nampak perempuan, ialah di keluar memang nampak gaya dia elok. Cuba di rumah kan tak semudah. Sebab itu Nabi sebut. Kita nak cerita pasal apa? Sebut. Cerita bab ibadah, tak payah anak. Cerita bab ibadah, Nabi SAW orang paling sempurna. Disebut dalam riwayat Rasul SAW
Ciri-ciri solat baginda lama berdiri. Macam Wabi ada harapan. Lama berdiri. Dan lama berdiri. Kita tak tahu berdiri lama berdiri ke tidak tadi. Nabi SAW kata sahabat, kami pernah solat di belakang Nabi SAW selepas Fatihah baginda membaca Al-Baqarah. Berapa ayat? 286. Beranjak ni. Sudah aku pula kena tanya kata dia. 286 ayat. Dan dia termasuk tual fasal kan? Ayat yang panjang-panjang. Ada satu imam ni, tak ada ni bukan imam sini, malah imam telah pulang kena, tak ada bukan imam sini imam. Dia bagus lah, dia nak baca, selalu baca ayat lazim. Hari tu nak baca daripada surah lain, bukan ayat lazim. Bagusnya dia begitu dengan makmum. Dia kata, tuan-tuan, hari ni kita tak baca ayat lazim lah. Saya nak baca surah lain, saya baca surah Baqarah. Ui, dia kata, mam, janganlah panjang. Kata makmum, tak, saya baca satu ayat je. Kata, terbaik mam. Kalau macam tu kami setuju. Satu ayat. Habis semayang, makmum semua maki imam, celaka imam. Kata satu ayat. Rupa yang dibaca tu ayat paling panjang dalam Quran. Oh macam ni. Ayat paling panjang dalam Quran satu muka. Satu muka, satu ayat. Ayat berkaitan hutang. Makmum kata jelaka, tadi kata satu ayat aja. Kata imam, tuan-tuan memang satu ayat, cuma dia panjang. Kata dia makmum, mam, lain kali baca banyak ayat lah. Makmum nak sebut panjang. Kata sahabat apa? Kami sangka selepas Nabi baca habis Baqarah, Nabi rukuk. Nabi sambung dengan Ali Imran. Amjad. Kalau YB nak try, kita nanti minta imam lepas ni baca. Imam bagi salam, habis khusyuk masjid. Semua pakat balik. Yang baik-baik. Tuan-tuan dan semua. Sebab itu kita sebutkan, Nabi sempurna, perfect. Bukan kita sebut, Allah yang sebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kalau ada orang kata, kalian je yang beriru sangat, macamlah kalian berada pada zaman Nabi. No. Kita boleh buktikan. Nak cerita pasal apa? Cerita pasal puasa. Yalah. Kita di puasa Ramadan, itu pun masuk Rabiul Akhir dah penuh. Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, Allah. Dia dengar Ramadan, bawa dah dengar. Belum masuk lagi dengar Ramadan. Allah, Ramadan. Nabi SAW disebut dalam riwayat satu hari, tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, apa yang ada di rumah? Maksudnya Nabi nak makan pagi, sarapanlah setelah kita makan. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang boleh kita makan pagi ini, ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tuan, kita kalau tengok kehidupan Nabi dengan kehidupan kita jauh lagi. Itu orang yang boleh dengan satu perkataan orang sanggup mati untuk dia. Dengan satu perkataan. Dengan satu perkataan orang sanggup serahkan seluruh harta untuk dia. Dengan satu perkataan orang sanggup tinggalkan keluarga untuk dia. Tapi tuan-tuan tengok, rumah Nabi SAW hanya sebesar sebuah bilik saja. Kita rumah bilik air lebih besar daripada rumah Nabi. Tiba-tiba kita mengaku kita cinta Nabi. Allah. Sebab itu kalau kita pergi hari ini ke Madinah, kan, ziarah ke Madinah,
Makam Nabi itulah rumah Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Makam Nabi. Bapak soal itu peluang tersilap bagi salam. Bukan sepanjang-panjang tirai besi itu. Dia ada ruang ni saja. Orang ingat daripada mula. Memang ada tulis tu. Kalau tuan perasan, tuan, saya ni kerja saya bukan ceramah. Kerja saya menguruskan syarikat umrah saya sendiri. Tuan jangan silap, saya bukan iklan. Tuan jangan salah faham pula. Saya nak bagi tahu sebab kadang ada orang kata ustaz macam tahu sangat. Memang kerja saya. Tapi lebih kurang promosi jugalah. Memang ada tulis di dinding tu, baina mimbari. Nabi sebut di situ. Memang ada ditulis di dinding, tapi bukan daripada tiang tu mana kita. Kita kena jalan sikit sampai ditulis. Una salamun ala Rasulillah. Itulah rumah Nabi. Itulah. Itu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan bayangkan, walaupun orang satu dunia sanggup untuk memberikan harta mereka untuk Nabi SAW, tapi Nabi itu adalah rumah bagi. Sebab itu kita kata, bila satu hari Nabi sebut pada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apa yang ada di Rasulullah? Tak ada apa yang boleh kita makan pagi. Apa jawab Nabi SAW? Wahai Aisyah, inni sha'im. Kalau begitu, wahai Aisyah, hari ini aku berpuasa. Hadis itu sebagai dalil bahawa harus kita berniat puasa sunat selepas terbit matahari. Puasa sunat dia, puasa fardu jangan buat kerja. Puasa sunat boleh. Kan? Pukul 8, 9 tak. Tak. Selepas lagi. Kita pun tanya rumah kita. Jam, apa ada makan hari ni? Tak ada apa yang boleh kita makan. Kalau begitu yang kita makan luar je lah. Ingat kita puasa. Tak ada harapan. Nampak? Jauh bang kita dengan Nabi SAW. Itu cerita puasa. Itu cerita solat. Ayalah Ustaz, Nabi dia yang jadi Rasul, tentulah dia yang buat puasa, buat solat. Okeylah, kita tu kuat lain. Dia tak buat juga. Cuba kita cerita pasal batang tubuh Nabi SAW. Ini soal dipanggil manusia itu sendiri, batang tubuh. Apa disebut? Nabi SAW kalau bagi dia mandi, air meluncur terus ke bawah. Maknanya tubuh Nabi itu bentuknya ideal. Kita yang bermain beria, I love Nabi, bila mandi jadi air terjun. Betul? Cerita pasal Nabi makan, apa disebut dalam riwayat? Nabi SAW makan ketika baginda lapar dan baginda berhenti sebelum kenyang. Kita pula belum lapar dah makan berdarah, tak habis. Jauh berbeza kita dengan Nabi SAW. Nabi SAW ketawa, Nabi tersenyum, tapi ketawa Nabi tak lebih hanya nampak gigi Nabi SAW. Kita boleh ketawa, kambing ni masuk dalam mulut kita. Nabi SAW apabila bercakap, baginda tidak pernah memalingkan muka. Maksudnya, Nabi akan menghadap muka orang yang dia bercakap. Macam boleh. Dalam satu riwayat, satu hari bila Nabi dengar orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi, dia ada orang-orang miskin yang duduk di Masjid Nabawi berteduh, antaranya Abu Hurairah. Mereka mengadukan kepada Nabi SAW bahawa mereka kelaparan. Maka akhirnya mereka diberi minum susu. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami meminumnya keseluruhan susu tadi. Walaupun hadis itu sebagai nak menunjukkan mukjizat Nabi SAW,
tetapi nak menggambarkan bahawa Nabi berikan semua sahabat-sahabatnya kenyang minum, bahawa Nabi minum. Jangan, boleh. Kita makan bungkus tu, makan sini. Bungkus. Macam tak ada makan juga ini. Ada makan, tak ada makan. Ada. Bungkus tu bawa balik. Bungkus bawa balik samalah. Tak, maknanya kalau dari konteks itu pun kita kata pergi keluar kahwin, kita cedok seorang macam dengan tuan rumah panggil kita seorang aja datang. Tengok bagaimana Rasulullah SAW. Tak apalah, itu pun orang tak suka. Itu boleh Rasul. Mungkin Nabi itu kita tukar yang berat sikit. Apa dia? Tuan-tuan, Nabi SAW adalah seorang yang punya keluarga besar. Maksud keluarga besar, Nabi ada ramai isteri. Ayo, ini berat. Baik. Tetapi rumah isteri-isteri Nabi semuanya di sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Macam orang terpenyam, ada berani. Mana Nabi keluarga besar, rumah semua keliling. Tadi saya sebut makam Nabi SAW itu adalah rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada zaman Sayyidina Umar deal dengan Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Oleh kerana itu Hafsah adalah isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menghormati walaupun itu anaknya sendiri. Kata Sayyidina Umar kepada Sayyidatina Hafsah, wahai Hafsah, boleh tak kalau aku alihkan rumah kau sedikit ke belakang supaya boleh bagi laluan orang untuk datang menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, itu makam Nabi. Sebab itu pintu Babu Salam dekat Masjid Nabawi itu sebenarnya bukan Babu Salam macam di Mekah. Babu Salam di situ rumah asalnya tak salah saya rumah Marwan bin Al-Hakam, juga dibeli oleh Sayyidina Umar kerana nak bagi laluan orang masuk untuk beri salam kepada Nabi SAW. Kata Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, boleh wahai Umar, dengan syarat aku nak buat satu tingkap daripada rumahku. Bila-bila aku rindukan suami aku boleh tengok. Sebab itu kalau tuan-tuan ziarah makam Nabi SAW, khususnya orang lelaki lah, perempuan kadang tak perasan, di belakang kita tu ada tingkap, tapi kita ni memang tak tahu apa benda. Sebab itu saya cakap tadi, dia asal sampai Assalamualaikum, kita bertegur, Ji, depan sikit, Assalamualaikum, ditukar terus. Itu rumah Sayyidatina Hafsah. Di hujung jalan kita keluar, itu rumah Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, isteri kedua Nabi SAW selepas Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin. Di sebelah sini rumah Sayyidatina Ummu Salamah. Maknanya keliling Nabi SAW itu rumah isteri Rasul. Sebab itu disebut dalam riwayat. Saya pernah ceritakan dulu dalam program Comel Tak Katun, kalau tuan-tuan ingat. Ada di TV Hijrah, isteri Rasul SAW. Rancangan tu kan ujung dia ni, Comel Tak Katun. Itu dia. Saya ceritakan isteri Nabi SAW. Setiap hari Nabi akan pergi rumah ke rumah. Setiap hari. Wahai Hafsah, bagaimana keadaan kau hari ini? Ya Rasulullah, alhamdulillah. Pergi Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, bagaimana keadaan kau hari ini? Ini baru gentleman. Ini kita kahwin dengan Jamai, satu kat Jasin, satu Tanjung Keli, mana Tanjung Keli? Belah sini. Satu Angkau Banjar, satu lagi Tampin. Tak tahu. Pasal takut. Kebanian semua kat Angkau Banjar. Itu kira-kira ada orang dah mati baru tahu. Ada isteri banyak. Kan ada kes kan? Suami mati, isteri saudara nak tunggu jenazah urus kat hospital, datang perempuan lain, masuk sini pun menangis. Itu kan jadi isteri. Wan, apa hal?
Kata di isteri yang kedua tu, ini suami saya tahu puan isteri dia, tapi saya juga isteri dia. Dah bergaduh pula dah. Suami nanti dah baru tahu suami tu ada isteri kedua. Dia punya berkelahi sampai nurse datang. Pasal bisik. Nurse pun sama. Puan, hormat sikit jenazah ni. Ini hospital. Puan nak bergaduh di sini kenapa? Lala nurse pun kena marah. You shut up, get out. Jangan campur hal rumah tangga orang. Nurse pun kena sama. Nurse pun bengkak. Kata nurse, Puan, saya bukan nak campur hal rumah tangga puan berdua, tapi ini suami saya juga. Rupanya nurse tu nombor 3. Punya teruk dah mati, baru semua tahu. Tuan-tuan, nak sebut apa lagi? Nabi paling sempurna. Setuju tak? Orang setuju ke tidak? Tapi saya bukan nak tanya itu. Dah 8.45 dah, kau kenal. Saya nak pergi ending itu terus. Jadilah supaya kita dapat malam ini. Saya nak tanya satu soalan. Kita semua setuju Nabi sempurna, tapi kenapa kita tak nak pakai Nabi? Kenapa kita tak nak pakai? Kadang-kadang kita simpan duit dekat bank, kita tak boleh bank riba ke tak riba ke, alah masuk je. Kadang-kadang ada orang kata, loh, kau nak berlabur tak dengan aku? Kita pun syaratkan begini. Sedangkan itu bukan pelaburan, itu pinjaman dalam bentuk riba. Istilah nanti kita sebut pelaburan. Sebab kita bagi dia duit, kita syaratkan mesti aku dapat untung daripada 10,000 ni 3,000. Mana ada pelaburan jaminan untung? Tak ada. Yang tu tengok kat BSN tu, itu jaminan oleh kerajaan, duit tak hilang. Faham? Mana apa benda berlaku pun duit tak hilang. Kerajaan jamin, bukan bank tu jamin. Kita pun lagi orang, aku bagi kau 10,000, berapa kau boleh bagi? 3,000. Aku nak 3,000, mesti 3,000. Wang aku tak mau. Itu namanya bagi pinjam dan syaratkan untung. Itu riba. Kan dah mampu. Tuan-tuan panggil lagi saya ceramah, siapa suruh? Tuan-tuan, kita kata Nabi perfect, tapi kita tak pakai. Kata Nabi SAW, bila kau bersalam, pandang muka. Ulama uraikan, bersalam berapa lama? Sekurang-kurangnya kadar lafaz Assalamualaikum. Nabi kata bersalam, siapa yang paling lewat untuk tarik itu yang paling baik. Ini bersalam muka pun tak pandang, salam pun tak pegang ilu, dah macam main bola. Salam betul-betul. Ulama bincangkan, salam selepas solat, adakah dia itu wajib, suatu yang disunnahkan atau tidak? Jawapannya tidak. Maka hukum ni, sebahagian mengatakan harus, sebagian mengatakan sunat. Sunat ini mengambil hukum umum bersalam tu. Jadi sunat juga. Sebahagian mengatakan haram. Haram kita tak pakailah, pasal kita orang Melaka memang salam lepas bayar. Kita pakai harus ke sunat? Kita pakai yang sunat tentunya. Kalau pakai yang sunat, pakailah betul-betul. Faham ke tidak pakcik? Ini lebih cium pipi. Dah faham pun dah. Saya tak boleh elok. Tuan-tuan, ada satu lagi jenis salam, dia panggil salam dan paut tangan. Nah tak? Orang salam kita paut jari. Itu juga sebagian sunnah. Bukan gini. Dia salam, biasa orang Arab buat. Tuan-tuan jangan ingat dia mengada lah. Ni apa hal mengada ni? Paut tenang. Tak. Dia salam, gitu. Dia gini. Dia paut kita punya jari. Tapi kalau biasa buat, tak payah buatlah, takut nampak dia orang, kau pahal ke? Tapi maknanya, buatlah elok-elok. Kita kata Nabi perfect. Nabi bagi tahu, satu hari orang bagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia ini bagus semayang ni, bagus puasanya, banyak sedekahnya, tapi diganggu jiran. Kata Nabi SAW, orang ini dalam neraka.
Nabi bagi, Nabi tunjuk, tapi kita tak pakai. Soalnya kenapa? Tuan-tuan, kita jawab terus. Dalam surah Ahzab yang sama, Allah bagi jawapan. Apa jawapan yang pertama? Liman kana yarjullah. Ayat tu kan? Yang jadikan Nabi contoh ni, siapa yang harap rahmat Allah. Oh kak, kita bila bersalin beranak, anak kita diakikahkan ke tidak? Kata Allah Ta'ala, kalau orang harap rahmat Allah, dia buat. Kau nak kira apa benda faedah anak tu ni? Dah beranak dah, apa benda lagi? Tak. Ada orang dia kata, saya buat akikah Ustaz, mudah-mudahan diberkati anak ni. Maka Allah kata, liman kana yarjullah. Siapa harap rahmat Allah, dia buat. Kata Nabi apa? Yukhlaqu ra'sahu yuzbahu anhu yawma sabihi. Disembelih kambing pada hari ke-7. Wa yukhlaqu ra'sahu, dicukur kepalanya. Wa yusamma, dibagi nama bila hari ke-7. Walaupun kata para ulama bagi nama ni hari pertama pun boleh, tapi hadis sebut hari ke-7. Hari ke-7 buatlah. Walaupun kita dah ada nama makcik, 40 dah nama untuk cucu-cucu kita, simpan hari ke-7 baru istihad. Jangan sibuk dalam kubur cerita ini Nur Kamila. Ini Siti Sarah. Alah tuan-tuan, buat tak kenal pula, nyampah saya. Maknanya hari ke-7. Kemudian buat apa? Kita orang Melayu bila buat majlis cukur rambut, sediakan kelapa. Betul. Alah orang macam tanah ni betul panjang ni buat tak buat pula, nyampah saya. Oh makcik buat ke tidak? Lain macam tempat ni. Betul, sebenarnya buah kelapa ni tak ada apa pun. Orang dulu dia bukan ada pinggan cantik, dulu pinggan ayat. Pertama, buah kelapa itu boleh dihias, so itu cantik sikit. Yang kedua, air dalam tu sebenarnya air biasa pun tak apa, supaya rambut budak tu jangan terbang. Kan rambut budak halus, masuk dalam tu. Walaupun ada wang dia kata mudah-mudahan sejuk pula pasal pakai buah kelapa ni, mudah-mudahan. Tapi itu tak ada kaitan dengan buah kelapa tu. Dia tak percaya buah kelapa tu. Yang penting rambut tadi selepas dicukur bukan dicampak dengan kelapa-kelapa tu. Ambil rambut budak ni ditimbang. Berapa timbangan dia? 0,5 kilo. Baik, 0,5 kilo. Nilaikan dengan emas. Berapa emas 0,5 kilo? 85,000. Sedekahkan 85,000. Contohlah kalau 0,5 kilo 85,000. Tapi mana ada rambut budak 0,5 kilo? Mak budak mungkin nak. Itu termasuk kutu babi, ada kelemur, segala macam. Memang berat lah. Rambut budak macam banyak pun. Tapi kenapa orang buat? Sebab orang harap rahmat Allah Ta'ala. Faham tak? Itu bukan saya sebut tuan-tuan. Nabi Allah Ta'ala sebut liman kana yarjullah. Betul? Hai bang, betul ke tidak? Tak apa lagi, bagus. Kamu bagus. Dia tak apa lagi dia cakap. Yang lain buat orang capa je macam liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Tuan-tuan, tengok. Sekejap lagi ada yang batal wudu. Kita ambil wudu. Bantu wudu. Sini, dekat. Sini. Berapa banyak Nabi berwudu? Nabi berwudu 750 liter. 750 ml. Bersamaan dua botol mineral kecil tu tadi. 750 ml. Nabi berwudu. Kanan Nabi SAW yatawaddu bil mud. Nabi berwudu satu cupak. Secupak bersama 630 gram air atau 750 ml. Macam boleh. Kita 750 ml bergumul saja.
berkumur 750 M. Sekali sampai ke kaki, satu bola. Sebab itu, saya kata tuan-tuan, kadang ada orang dia wuduk, dia buka air kecil. Orang tanya, apa buka air kecil? Air ni kan besar. Saja nak cuba wuduk sikit. Jawapannya pun, Allah dah jawab, 5 kana ya Rasulullah. Kerana dia harap rahmat Allah. Masjid cas ke dia ambil wuduk? Oh, kita ambil wuduk masjid cas tak? Bukalah air besar. Sebab itu disebut Al-Imam Al-Marwazi di antara ulama besar mazhab Syafi'i dinukilkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam besar mazhab Hanbali, bila berwuduk, air wuduknya itu tidak menitis ke bumi. Macam kita pula berwuduk bukan atau panjang je banjir, macam tanah dengan Melaka sekali banjir. Betul. Habis 1, 2 kita pendek je lah, pukul 9 dah. 2 wal yawmal akhirah. Betul. Dan orang yang mengharapkan balasan akhirat. Tadi wajib musi kita beritahu, hari ni ada yang sedekah, ada yang infak. Apa indah dia dapat? Kod gambar dia keluar kat TV ni tak apalah juga. Tak keluar, kod muka dia keluar dekat banner depan tu, tak apa juga. Tak ada juga. Apa dia dapat? Ini yang disebut. Sebab itu Allah sebut, bukan saya. Allah kata apa? Wal yawmal akhirah. Orang yang mengharap balasan akhirat besok. Faham makcik? Kadang-kadang kita bersedekah, orang tak hargai. Orang tak cakap. Kita kadang kami malam Jumaat ada buat tahlil kan? Ada kadang-kadang orang sedekah kan? Kita bagi juga, tapi tak hantar orang. Atau kadang-kadang kita hantar orang, imam tersilap pula, tak baca nama. Kecil tak hati? Sebab apa? Kita harap balasan akhirat besok. Itu beza. Maka orang akan ikut Nabi. Orang ikut Nabi. Kan? Kita pakai kereta. Kacau tak orang? Kita solat, ganggu tak orang? Itu Nabi ajar. Jangan sampai kita ganggu orang lain. La darurun wa la dirar. Jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan. Kenapa? Sebab kita harap balasan akhirat besok. Ada orang mungkinlah malam itu kan, pasal ramai sangat dekat kantor panjang ni, dia paling ujung sekali. Tertutup pintu. Kejap lagi habis solat Isyak, dia tak sempat nak makan pasal dia lari alihkan dia ke kereta. Tak makan tak sempat, apa pun tak sempat. Pasal alihkan kereta, nak bagi uang boleh balik. Kalau tidak, dia mengganggu laluan orang. Kenapa dia buat? Ada orang puji ke? Kita pun angkat mikrofon. Terima kasih kepada yang mengalihkan kereta, Tuan Haji Rahman. Semoga Allah ada. Tak ada siapa nak menyebut. Tapi pasal dia buat, dia harap balasan di akhirat. Faham? Sebab itu orang buat. Orang ikut Nabi. Apa yang Nabi suruh? Nabi cerita pasal sedekah. Pada waktu pagi, 2 malaikat doakan orang yang tak nak sedekah, orang yang bagi sedekah. Walaupun huraian sedekah ni kata para ulama, sedekah wajib. Suami yang tak bagi nafkah pada isteri, tiap-tiap pagi malaikat doakan, ya Allah, ini celaka punya orang, kau melengkupkan dia Allah. Itu dalam hadis pun, suami dah bercerai lah, contoh kan, kita katalah contoh dah bercerai, dia tak bagi nafkah, tiap-tiap pagi malaikat tutup, ya Allah, ini orang tak guna ya Allah, kau celakakan orang. Baca hadis tu. Sebab itu kata para ulama, sedekah itu sedekah wajib. Adapun sedekah sunat, kalau orang tu memang sombong, itu pun dapat kutukan daripada malaikat. Tapi kalau dia tak bagi kerana sombong, itu tidak ada masalah, kerana sedekah sunat, hukumnya sunat. Kenapa orang buat? Sebab orang harap rahmat, orang harap pahala di akhirat.
Tiga kata Allah Ta'ala dalam ayat yang sama. Allah sebut tadi Nabi contoh sempurna, kepada yang harap rahmat Allah, kepada yang harap balasan akhirat, dan yang ketiga apa? Oh cik, yang ketiga apa? Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang ingat Allah banyak. Orang tengok saya, ustaz tu nak minum tangan kiri ke? Ini dipanggil simulasi. Kalau kita belajar ilmu pedagogi, ini dipanggil simulasi. Saya cikgu. Bila kita ingat Tuhan ketika kita nak minum tangan kiri tu, takkan minum tangan kiri. Wa dzakarallaha katsira. Bismillah. Faham? Oh, maknanya ketika dibalur juga tangan kiri, maksudnya tak ingat Tuhan tu. Sebab itu dia tak nak ikut sunnah Nabi. Nabi minum kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Faham makcik? Oh kak, kita kan masak. Masak kan? Masak. Kiri. Tiba-tiba nak masuk mulut, takkan tangan kiri. Tuan-tuan, ini bukan saya sebut, Allah sebut. Hang kita balik nak sambung sedikit. Antara sunnah Nabi SAW, tayamun. Tayamun. Oh bang, tahu tak tayamun tu? Tak tahu bagus, tak tahu gini. Tayamun maknanya berkanan-kanan. Bukan tayamun. Tayamun itu berkanan-kanan. Kita dah sambung sedikit ke kiri. Takkan kiri, kanan lah. Reverse balik kaki kiri, masuk slipper kaki kanan. Maknanya apa? Wa dzakarallaha katsira. Kita pergi jamban, tak tahan nak kencing. Betul tak? Terus lompat masuk, bukan kaki kiri lagi. Lompat terus. Tiba-tiba reverse keluar. Kenapa? Doa tak baca. Baca apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lain silap. Takkan doa makan. Kenapa maknanya? Sebab dia ingat Allah. Simple. Bang, macam boleh. Maka kesimpulannya, yang nak ikut Nabi, yang harap rahmat Allah Ta'ala, yang harap keberkatan Allah Ta'ala, yang harap balasan di akhirat besok, yang ingat Tuhan. Jadi kalau tak ingat Tuhan, maka nak ikut. Sekian. Cuba ceramah terpanjang pun tuan-tuan belum tentu faham. Eloklah mimpi tak faham daripada panjang tak faham. Tapi lagi elok kalau faham. Aywa. Macam orang terpanjang faham tidak? Jadi tuan mesti mengaji ni untuk sampai faham. Bila dah faham berhenti. Faham tak? Kita pun sama juga. Bila bercakap, orang dah faham jangan bercakap lagi. Bila kita terus bercakap, itu membebel namanya. Kan kita cakap motor tu gitu, bang, awak lain kali, tuala awak ni sidai sana bang, awak faham tak? Ya, saya faham. Awak ambil tuala awak, sidai. Di sidai tak? Sidai. Kita dah habis cakap belum? Dia dah faham belum? Sudah. Tapi kita cakap lagi tak? Cakap. Maka jadi baby. Dia duduk minum. Awak ni betul tak? Apa salahnya tuala tu sidai sana? Ya, kan saya dah sidai dah. Memanglah awak dah sidai. Tapi, dia dah faham dah. Kita ulang lagi. Ulang. Sampai makan malam. Awak besok, kalau saya nampak tuala awak dekat sana lagi, saya masukkan je dalam diri. Tak payah pakai tuala dah. Maknanya satu hari, satu malam, dia bercakap. Maknanya bercakap lepas orang faham. Itu bukan lagi untuk memberi pemahaman. Itu dipanggil MPP. Jadi saya mengelakkan saya MPP, eloklah saya berhenti. Jadi tuan-tuan, saya rasa saya tak nak panjangkan. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Pengurusi, terima kasih kepada pihak masjid, dan terima kasih juga YB yang tunggu sampai habis. Bagus. Kemarin pun tunggu sampai habis. Saya nak panggil juga jadi ahli panel semua lagi.
Saya kemarin juga lekik dengan Datuk Mufti. Ya. Jadi apapun tuan mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Saya nak wawarkan saja. Di luar sana nampak saudara kita. Saya suka tengok masjid yang ada macam hidup. Jadi saya tolong bagi tahu. Saya nampak Ustaz Azim lambai saya. Jadi ada kopi ala Azim. Itu bukan saya beli. Saya tolong war saja. Menunjukkan kalau ada banner naik itu tunjukkan pihak masjid gunakanlah. Tak ada masalah dia di luar pun. Mudah-mudahan lebih meriah masjid kita. Ekonomi berjalan, ibadah berjalan, majlis ilmu berjalan. Jadi saya nampak di sini ada kopi, ada madu, begini, ada macam-macam tentu tengoklah sini. Jadi yang dia bawa tu bukan untuk pameran, untuk dijual. Faham macam? Takut pameran dia tengok. Jadi kita sama-sama kalau boleh kita beli, kita beli supaya kita boleh sama-sama memajukan ekonomi sesama kita, insyaAllah. Jadi saya itu saja sekatu. Wallahu a'lam. Aku boleh hadal. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan, saya ambil seminit di sini nak bawakan insyaAllah pada 13 hari bulan 1 13 hari bulan 1 saya akan mengangkat ke tanah suci. Jadi kalau ada orang untuk panjang di tanah ni yang nak ikut, masih ada kekosongan lagi, masih ada kekosongan. Saya sendiri yang bawa, saya yang bimbing, dan bersama saya 12 hari 10 malam. Kapal terbangnya confirm, hotelnya confirm. Cuma kita minta daftarkan awal sebab bulan 1 itu pertama cuti Saudi. Sebab kita nak bagi train percuma. Tetapi sekarang tak dapat dah 100, tenang, 500. Jadi siapa yang nak kena segera sebab kita jangka hujung bulan 11 kita dah beli train. Kalau kita tunggu lewat, nanti orang Saudi dia dulu masuk ke Mekah, kita tak dapat untuk nak beli train. Orang Saudi sekarang dia rajin naik kereta api. Sebab apa? Kereta api mahal. Orang Pakistan tak naik, orang Saudi je naik, dan orang Malaysia. Jadi untuk trip kita bagi train. Dan yang kedua, tuan-tuan, yang pergi nanti 13 tu kita pakai visa umrah full service. Kenapa? Saya baru dia buat baru ni. Saudi sekarang ke arah dipanggil dipanggil medical tourism. Maknanya charge hospital mahal. Jadi kalau kita dulukan duit kita claim dengan insurans, tak daya gitu. Jadi kalau kita pakai visa umrah ni, muassasah yang akan tanggung charge tu. Tetapi untuk yang ni pun kita bagi sama juga. Kalau sesemua batu pergi di klinik ambil ubat percuma, kita akan ambilkan juga insurans untuk pesakit luar. Itu sebab apa kita melihat apa yang berlaku tuan-tuan hari ini. Kadang kita habis duit dengan perubatan, kan itu kita sediakan. Jadi kalau siapa yang nak ikut, ada lagi pada 13 hari bulan 1 lebih lanjut, nanti tuan-tuan boleh dapatkan maklumat. Kalau siapa yang berminat nanti, saya ingat boleh tanya dengan pengurusi nombor telefon pejabat saya. Sebenarnya kita di Melaka ni pun ada pejabat, ada wakil kita. Nanti boleh dapatkan daripada pengurusi nombor telefon dan kita akan bantu insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.